Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa khataman nabiyyin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma nawwir qulubana binurin hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Yang saya muliakan tuan-tuan ahli jamaah, ahli ajatan kuasa surau Jumaat Surau Haji Maksum, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini tuan-tuan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menyelesaikan hari puasa Ramadan yang ke-24, dan saat dan ketika ini tuan-tuan telah pun dikurniakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala umur masuk ke malam yang ke-25 di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Jadi itu satu nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tuan-tuan. Nikmat modal sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ialah apabila Allah masih lagi memberikan kita nyawa. Yang mananya dengan nyawa, modal nyawa itulah yang kita nak gunakan sebagai perniagaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Nabi bersabda dalam salah satu hadisnya, kullu ma min mata illa nadima. Setiap daripada orang yang mati ataupun meninggal dunia itu semuanya dia akan merasa menyesal. Ketika mana ditanya oleh para sahabat, wa ma nadamatuhu ya Rasulullah, kenapa mereka menyesal wahai Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kana khairan la yazdad. Kata Nabi, orang yang baik pun macam tuan-tuan kan, orang ahli surau, ahli masjid, orang baiklah kan tuan-tuan kan, pun menyesal juga nanti kita tuan-tuan. Kenapa Nabi kata menyesal? Kerana tidak menambah apa yang kita tak tambahnya, tidak menambah dari segi kebaikan. Jadi syabas dan tahniah tuan-tuan yang hadir ke rumah Allah. Sebab mudah-mudahan tuan-tuanlah calon-calonnya yang akan mendapat anugerah malam Al-Qadar, yang Nabi kata carilah malam Al-Qadar itu di 10 malam yang terakhir. Ini bukan 10 malam terakhir dah tuan-tuan. Ni tinggal lagi berapa malam? Kalau malam ni malam dah malam 25, maknanya tinggal 5 malam yang terakhir. 5 dah berlalu dah. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan kita semua tuan-tuan. Dan tuan-tuan pun dah biasa dengar dah ulasan-ulasan daripada para asatizah. Daripada 1 Ramadan dulu sampailah hari ni 24 Ramadan. Ramai dah yang memberikan kuliah mereka. Menyatakan malam yang kita nak kejar di bulan Ramadan ini ialah 10 malam yang terakhir itu, iaitulah dia malam yang namanya malam Al-Qadar, yang kita semua tahu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam yang Allah SWT anugerahkan kelebihan kepada mereka yang melaksanakan ibadah di malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bertanya anak-anak kita, 1000 bulan tu kalau tukar kepada tahun berapa tahun? Kan? Dia kenalah buat operasi bahagi. Setahun ada 12 bulan. Jadi 1000 bulan bagi 12. Kan? Terkebil-kebil anak kita nanti tuan-tuan. Kan? Mengira bahagi tadi. Tambah kalau dia tak hafal sipir.
Kan? Akhirnya dia dapatlah 83 tahun 3 bulan lebih. Yang Allah SWT berikan ganjaran kepada orang yang melakukan ibadah pada malam Al-Qadar ini, ganjarannya sama macam orang beribadah 83 tahun 3 bulan. Umur kita berapa tuan-tuan? Kan? Umur kita berapa? Kalau dah 60, alhamdulillah. Tapi sebab Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, umri ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku ni biasanya lah, kebiasaannya lah, Nabi kata di antara sittin wa sab'in, 60 ke 70 tahun. Kan, umur pencen kaki tangan kerajaan 60 tahun tuan-tuan kan. Itulah umur dia. Kan, jadi Nabi kata kebiasaannya, ghalibnya umur umatku ni tak panjang. Banding dengan umat Nabi Nuh alaihi salam, 1000 tahun kurang 50 berapa? 950 tahun. Tapi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Allah SWT berikan umur kita pendek. Tapi kerana Allah sayangnya kita kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dikurniakan malam yang namanya Al-Qadar. Yang pahala orang yang melakukan ibadah pada malam Al-Qadar ini sama dengan 1000 bulan. Maknanya sama dengan orang yang kesempatan dia melakukan ibadah 83 tahun. Kita tak boleh tuan-tuan. Kan? Dan malam Al-Qadar itu dikira daripada bila? Bermula daripada masuknya waktu maghrib. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang mana malaikat berbondong-bondong turun. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Dengan diarahkan oleh Tuhan turun. Tengok hamba-hambaku yang melakukan ibadah, hambaku yang berdoa, hambaku yang minta keampunan kepada aku. Bukanlah Allah itu dia perlu pada bantuan. Kan? Tapi cumanya kerana Allah SWT memang perintahkan malaikat itu sebagai tentera dia. Kan? Nak tengok hambanya yang memohon kepada Allah SWT. Kalau saya tanya tuan-tuan, umur tuan-tuan 60 tahun, selama ini daripada akil balik, katalah umur 15. Sampai umur 60 tahun, ada 45 tahun bezanya kan tuan-tuan. Bermula daripada umur akil balik lah Allah SWT taklifkan kita kewajipan-kewajipan. Allah mula kira dosa dan pahala kita. Adakah kita boleh angkat tangan, saya tak ada dosa Ustaz, saya maksum. Kan? Sudah tentu saya yakin kita semua mengaku kita banyak dosa. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi kesempatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ini. Kita nak cari malam Al-Qadar ni bermula daripada maghrib hinggalah sampai ke terbit fajar. Tadi dalam ayat yang hujung tu kan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il. Jadi Allah kira tempoh Al-Qadar malam yang penuh dengan keberkatan itu sampailah terbit fajar. Maknanya masuknya waktu subuh. Jadi tuan-tuan yang dah berada di rumah Allah, meninggalkan kesibukan dunia tuan-tuan, berada di rumah Allah, duduk je pun kan dengan niat i'tikaf dapat pahala. Mudah-mudahan kalau malam ni malam Al-Qadar dapat pahala malam Al-Qadar. Dengan hanya duduk saja berniat i'tikaf, duduk pula dengar serba sedikit kita sebut tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita nanti dapat nampak. Sekarang memang tak nampak kan tuan-tuan. Semalam kaki tangan kerajaan dia buka je akaun dia, tengok ada RM700. Bonus yang diberikan oleh kerajaan Malaysia kan. Campur dengan gaji lagi. Sebab tu hari ni jam. Jam kenapa tuan-tuan? Kerana meraihkan bonus tadi pergi shopping raya. Kan? Tak apalah, tak ada masalah kan. Cuma kita nak kata tadi itu bonus dunia. Ni yang Allah nak bagi ni tadi, tak ada perniagaan dalam dunia ni, tak ada saham dalam dunia ni, tak ada lagi. Apa-apa skim dalam dunia ni yang menawarkan sampai 1000 kali ganda ataupun 1000 bulan ni tak ada. Tabung haji pun kebelakangan ni berapa persen saja tuan-tuan. ASB, ASN berapa persen saja. Kan? Itu pun ramai yang tertipu dengan skim-skim cepat kaya. Skamer-skamer yang menawarkan yang tak masuk akal. Tetapi tawaran daripada Allah SWT yang confirm. Cuma kena usahalah sikit tuan-tuan kan.
Rebut 10 malam yang terakhir. Ni saya kata dah tinggal lagi 5 malam yang terakhir ni. Rebut. Surau tuan-tuan dah bertarah masjid. Dah bertarah masjid tuan-tuan. Kan duduk iktikaf dalam ni. Sebab di Malaysia ni kita ada 2 kan. Satu surau, satu masjid. Kalau di negara Arab dia katakan semua tarah masjid. Tak apa tuan-tuan. Tuan-tuan dah bertarah masjid. Duduk iktikaf je pun. Kan dapat pahala. Mudah-mudahan pahalanya seperti mana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi 1000 bulan. Yang kita tak nampaklah sekarang. Kalau sebab semalam saya sebut kata kaki tangan kerajaan dia nampak angka tu tuan-tuan, bonus dia nampak. Kan? Tapi bonus yang Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kepada tuan-tuan ni tak nampak. Dia hanya nampak bila nanti kita sampai kepada umur kita, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kan bila sampai ajal kita yang tidak akan dilambatkan atau dicepatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun satu saat, ketika itulah nanti baru kita nampak, oh tak sia-sia aku duduk sepanjang Ramadan dulu. Surau Kia Haji Maksum menyediakan buka puasa, tinggal makan je. Kemudian masuk dalam masjid, dalam surau, aircon pula sejuk walaupun sekarang ni cuaca panas kan tuan-tuan. Panasnya ya Allah. Kan? Kalau keluar tengah hari, tak payah tengah hari lah tuan-tuan, pukul 10 pagi pun dah cukup lah. Kalau boleh tak nak duduk dalam rumah je. Apatah lagi petang. Bayangkan tuan-tuan, sahabat-sahabat kita yang kerjanya di tengah panas. Kan? Alhamdulillah tuan-tuan kita. Kan, tuan-tuan hadir ke rumah Allah SWT ni, ada polis tentera yang mengganggu tuan-tuan. Tengah semayang dia pukul ada. Tidak ada, malahan aircon kita sejuk. Malahan kita boleh datang ke rumah Allah dengan keadaan aman dan tenang. Tak ada siapa nak pukul kita banding dengan saudara kita di Gaza khususnya. Yang baru-baru ini di pertengahan Ramadan dibuat provokasi oleh tentera-tentera rejim Zionis, dipukul, ditembak, dibelasah. Kan, banding dengan kita datang dengan penuh ketenangan saja. Ni sahabat saya Tuan Saiful Ridwan dia datang ni, nampak. Kan? Dia paling-paling tidak pun kena ujiannya apa, jam je. Kan, 3 kali Jumaat dia ambil anak dia, sama macam saya lah. Sebab anak dia sekolah sama dengan saya. Makan jam je pun tuan-tuan, daripada Meru ke Bangi 3 jam. Gila tak gila? Gila tak gila kan? Ya Allah kata. Tapi bila kita ingat kawan-kawan kita lebih dahsyat ujiannya. Kita buka dalam kereta ada lagi tukang suap. Kan? Boleh makan lagi. Kadang-kadang saya standby beli kat Jalan Kamis Kasim tu, beli air apa tu sebelum pergi ke Bangi ambil anak tu, beli dulu air. Kadang-kadang orang pelik tengok, ustaz ni beli air ni puasa ke tak ustaz ni? Kan? Beli awal pagi pukul 3. Bukan awal pagi, pagi pula. Tengah hari lah. Kan? Pukul 3. Saya suka beli air apa tu? Kedondong jalannya. Jalan depan ni lah tuan-tuan. Kan? Standby bawa. Sebab saya dah tahu dah. Sebab pengalaman Jumaat pertama dulu, memang buka dalam kereta. Jumaat kedua, sama juga. Di tol BSP, turun daripada Bandar Seri Putra tu kan. Turun. Kat situ dah bukanya. Jumaat tadi kat mana? Saya buka. Jumaat tadi saya buka dekat, lagi gila jam Jumaat tadi. Kan? Daripada Bangi ke Meru pun dah bantai 3 jam, baliknya lagi. Balik okey sikit. Itu ujian kita hanya sedikit banding dengan saudara kita tadi. Kita buka puasa tadi, apa saudara kita tadi yang sediakan saya tadi, cedokkan saya nasi. Ada ketupat ustaz, belum lagi raya dah ada ketupat dah tuan-tuan, ada rendangnya. Kan? Tapi saudara kita contoh yang diberikan gambaran kat video-video unit amal kita yang orang-orang NGO kita yang bekerja menyantuni saudara-saudara kita, contohnya di Syria contohnya kan. Mereka hanya berbuka puasa dengan ambil kotak, cari kotak, cicah dengan air sejuk. Kita tuan-tuan tengok laporan daripada SW Corp, Perbadanan Putrajaya punya apa tu, yang kutip sampah tu kan. Dia kata peningkatan sampah makanan, sisa makanan di bulan Ramadan ni lebih daripada 20%. Saya pagi Khamis tu ke dalam kereta ke sekolah kan, saya dengar dalam radio dia kata lebih kurang 7,000 kilo sehari. Di Putrajaya saja. Kalau di KDEB, Selangor ni KDEB yang uruskan tuan-tuan punya sampah ni lah. Kan? Dia kata kalau bulan Ramadan ni lebih daripada 40% sisa makanan sampah yang dibuang setiap hari. Nampak tuan-tuan?
Kita selalu buang makanan sedangkan saudara kita tak cukup makan, tak makan pun, tak ada makanan pun. Malahan difatwakan katanya di Gaza dulu kalau masa zaman dia kepung sangat dulu yang tak ada sumber makanan, sampaikan difatwakan oleh ulama'nya, anjing pun boleh makan, kucing pun boleh makan, bangkai pun boleh makan sebab tak ada makanan. Sekarang dah ada lah kan, dah buka lah sikit. Tapi mereka tetap diprovokasi tadi, dikacau. Baru ni kita nampak kan, bagaimana seorang perempuan, kanak-kanak Palestin yang ditangkap dengan ganas oleh tentera rejim Zionis tu. Kan, kita anak kita umur 12 tahun buat apa tuan-tuan? Main lato-lato. Tak main lato-lato, main handphone. Kan? Anak saya samalah tuan-tuan. Kan, main handphone je kerjanya. Kalau dia ambil tu mengamuknya macam apa? Nak kena bapak dia mengamuk dulu baru dia kalah dengan amukkan bapaknya. Kan, sebab pengaruh daripada handphone. Tapi kanak-kanak perempuan Palestin ni lawan dengan tentera rejim Zionis tadi. Sampai diserbunya beberapa orang, tangkap dia sampai jatuh. Kan? Itu nampak perjuangan mereka tuan-tuan. Sedangkan Nabi SAW sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman kita selagi mana kita tidak sayang dan cinta kepada saudara kita seperti mana kita sayang dan cinta kepada diri kita sendiri. Kan tuan-tuan? Kita selalu nak sedekah pakaian terpakai. Yang jahat lagi pakaian spender koyak pun dihantar juga. Kan? Baru ni saudara kita di mana baru ni? Turki ke apa? Dia komplain dekat NGO, dia kata kenapa yang hantar sampai macam ni? Patutnya ni dah dibuang, dah spender koyak pun hantar juga. Patutnya spender koyak tu campaklah dalam tong sampah. Kan, ni dia nak clearkan rumah dia punya pasal, semua dia longgoknya. Malam saya baca dalam satu rumah yang menjaga perempuan-perempuan yang terlanjur ni kan, Baitus Salihah, tak silap saya dalam FB tu. Pun sama juga. Dia kata kami bukan tempat tong sampah yang tempat nak terima sampah-sampah pakaian ni. Kalau nak bagi pun bagilah yang nampak elok sikit. Ni dia longgok je dalam plastik hitam macam sampah tu. Kan, tu sikap kita tuan-tuan. Sepatutnya sebagai orang yang beriman yang Nabi SAW sebut, nak bagi sesuatu kalau tak baru pun sekurang-kurangnya eloklah. Ni kalau kita sendiri pun tak nak dah bagi ke orang. Kan? Jadi itu tuan-tuan muhasabah untuk diri kita sendiri. Jadi saya ucapkan syabas dan tahniah tuan-tuan. Yang merebut 5 malam yang terakhir ini, mudah-mudahan tuan-tuan diganjari dengan yang disebutkan tadi, malam Al-Qadar. Kan? Jadi tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kalau kita tengok perlawanan bola sepak tuan-tuan kan, contoh. Kan, dalam tempoh 45 minit itu, kalau dia boleh skor gol dalam masa yang awal tu memang dah kira hebat lah kan tuan-tuan. Tapi biasanya gol ni bila tuan-tuan dalam akhir, betul tak tuan-tuan? Itu main bola. Kalau Tuan Saiful Ridwan ni dia anak dia main rugby, saya pun tak tahu kira rugby, saya selalu tengok je. Tak tahu pun kira macam mana rugby kan. Pun sama juga apa permainan pun. Dia dikira berjaya apabila dia dapat menjaringkan gol kalau bola sepak. Kan, ada bola-bola yang lain pun sama lah. Menjaringkan mata untuk pasukannya barulah dikira sebagai pemenang. Kan? Anak kita sekolah, prasekolah. Kan, terutama kalau tuan-tuan yang anak masih baru-baru kan, yang baru-baru kahwin, anak sulung lah kata. Prasekolah tu semangatnya mak ayah dia, padahal terima sirit sijil tamat sekolah je pun, tadika ramai yang hadirkan penuh mak ayah selalu. Anak sulung lah tu biasanya. Kan? Kalau sekolah rendah, terakhir UPSR tahun 2019 tak silap saya. Sebelum masih kita ada COVID kan. Bila dah ada COVID, UPSR dimansuhkan. Kan? Biasanya dikira kejayaan anak-anak kita sekolah rendah bila UPSR-nya 5E. Kalau sekolah menengah tuan-tuan, SPM-nya berapa E-nya? Kan? STPM-nya berapa pointernya? Kalau di universiti paling tidak kan, diploma, atas sikit lagi ijazah sarjana muda contohnya. Yang rajin sikit lagi master. Yang kita kata paling tinggilah filosofi doktor ataupun PhD lah, orang kata tinggi lah tu kan, PhD kan. Tinggi. Itu kejayaan seseorang dari segi pelajaran. Kalau sekolah pondok
Tengok pada tahap alimnya, kitab mana, berapa banyak kitab yang dia baca. Kitab hadisnya berapa banyak yang dia hafalnya. Kalau sekolah tahfiz, bila dia dapat sijil syahadah, kan, mengkhatamkan 30 juzuk Al-Quran, maka dia dikira berjaya. Kalau kaki tangan kerajaan di mana-mana organisasi, dia tengok pada KPI pencapaiannya tahun tu berapa. Capai tak capai. Kan? KPI-nya capai ataupun tidak, targetnya capai ataupun tidak, bos yang dikendaki oleh bos sesuatu jabatan. Kalau tuan-tuan yang swasta, saya tak tahu apa dikilah istilahnya kom, apa ke? Kom ke? Kan, berapa kom, saya pun tak tahu. Istilah selalu panggil kom lah, saya tahu. Kalau banyak komnya, banyaklah dapat bulan tersebut. Kan? Itu kejayaan bagi kita. Tetapi kejayaan bagi seorang Islam. Sebab itu Ramadan ini ulama ada mengatakannya sebagai madrasah ataupun sekolah. Ada yang mengatakannya sebagai jamiah, universiti. Kan? Sekolah ataupun universiti untuk mentarbiah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam 12 bulan Allah pilih Ramadan sebagai satu bulan untuk mentarbiah jiwa kita sebagai seorang manusia ini. Untuk beri kita keinsafan bahawa kita ni hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi sekolah dia ada pencapaiannya, tadi kita katakan, sekolah rendah, sekolah menengah, tadika, kan, dikira berjaya. Tapi kalau Ramadan ini juga tuan-tuan, berjayanya kita apa? Bila mana kita, yang Allah SWT sebutkan dalam ayat pensyariatan bulan puasa ni yang tuan-tuan dah hafal apa, di ujungnya tu apa dia sebut? La'allakum tattaqun. Yang banyak dah para asatizah saya yakin menghuraikan takwa itu sebagai salah satu contohnya. Sayyidina Ali kata apa? Al-khawfu bil jalil. Takwa itu salah satu tanda ataupun buktinya ialah apabila ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak buat sesuatu dia akan ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Apa natijah daripada perbuatan yang dia nak lakukan tersebut. Kan? Itu salah satu tanda takwa lah. Berjayanya kita juga tuan-tuan apabila, berapa minit lagi nak azan dah ya? Saya diberitahu azan je berhenti. Kan? Jadi tuan-tuan rahmati Allah SWT sekalian. Jadi berjayakah puasa kita mentarbiah kita selama hampir sekarang ini hari dah 24 dah tuan-tuan. Menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertakwa, yang salah satu tandanya tadi dia takutkan kepada Allah dalam apa sahaja pekerjaan yang dilakukannya. Dia akan memastikan natijah dia tadi. Pekerjaan yang dilakukannya tadi adakah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling mudah handphone yang digunakannya, tangan yang digerakkannya. Setiap tangan yang dia menggerakkan handphonenya tadi, yang dia share tadi, adakah itu diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun mendatangkan dosa kepada dia. Semuanya itu dia nak tengok. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dan salah satu tanda berjayanya juga kita mengharungi Ramadan ini, apabila berakhirnya Ramadan kita terus istiqamah. Kalau tuan-tuan selama Ramadan ni dapat mentarbiah tuan-tuan hadir ke rumah Allah, alasan selalu kerja Ustaz, mana sempat nak pergi rumah Allah. Cuti Sabtu Ahad 5 hari penuh tak kita pergi rumah Allah. Ke hari ni ramai pergi shopping, meraihkan bonus yang kita dapat semalam. Kan? Saya pun sama juga tuan-tuan, pagi-pagi dah kejut dah. Siapa nak ikut ayah pergi shopping, cepat. Sebelum jam. Kan? Sama jugalah. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah SWT sekalian. Jadi kalau kita istiqamah datang ke rumah Allah, orang lelaki tempat solatnya di mana? Di surau dan juga masjid. Kecuali ada uzur lah. Kan? Sebab itu ketika mana Abdullah bin Umi Maktum datang berjumpa dengan Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, aku ni buta. Memang Rasulullah tahu dia buta. Boleh tak aku excuse? Minta keringanan, aku nak solat kat rumah boleh tak? Kata Rasulullah, kau dengar ada orang azan? Dengar wahai Rasulullah. Kalau begitu tempat kau sembahyang ialah di mana tempat dilaungkan azan yang kau dengar. Nak tunjukkan apa? Rasulullah kata tidak ada excuse. Sebab itulah Abdullah bin Umi Maktum diriwayatkan beberapa kali dia jatuh nak pergi ke rumah Allah. Jatuh lagi.
Jatuh lagi sampai 3 kali jatuh, tapi dia tetap juga pergi ke rumah Allah. Sampailah hari yang ketiga, tiba-tiba ada orang pimpin dia. Siapa pimpin dia ni, tuan-tuan? Rupa-rupanya yang memimpin dia syaitan. Sebab syaitan kata, aku tak nak dah. Aku gagal, aku jatuhkan dia, baju kotor dia balik, pergi balik rumah Allah. Tapi aku tak nak, biarlah aku pimpin dia pergi. Kan? Aku tak nak, sebab bila dia jatuh tu lagi besar ganjaran yang Allah SWT berikan kepada dia. Jadi pengajaran kepada kita, tuan-tuan, contoh-contoh istiqamah tu dah hadir ke rumah Allah. Dengan melakukan solat Jumaat. Kalau tuan-tuan Ramadan ni rajin bersedekah seperti mana Nabi SAW yang lebih lagi pemurahnya di bulan Ramadan, teruskan istiqamah. Kan, teruskan istiqamah setiap hari, jangan lupa kita mengeluarkan sedikit daripada harta yang Allah pinjamkan pada kita untuk kita istiqamah melakukan sedekah ke wakaf ke apalah tuan-tuan. Dan di penghujung ni tuan-tuan kan, tinggal lagi 2 minit, 1 minit dia. Mudah-mudahan tadi kita katakan, kalau kita tadi berjaya, bangganya kita bila dulu-dulu, contohnya tuan-tuan yang dapat ijazah, mak ayah datang tengok. Tuan-tuan yang sekarang ni anak-anak dah besar, bila anak dapat ijazah, kita pergi juga meraihkan dia dapat ijazah. Kita pun sama juga tuan-tuan, kalau tuan-tuan berjaya mengharungi Ramadan ini istiqamah. Sebagai penutupnya tuan-tuan kan, disebutkan dalam Al-Quran, Allah kata orang yang berjaya ni bila? Ini salah satu contoh lah tuan-tuan, saya ambil ayat Al-Quran. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Kemudian sesiapa yang diberi menerima surat amalnya dengan tangan kanannya, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Maka dia akan dihisab dengan cara yang mudah dan ringan. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Dan dia akan pergi kepada keluarganya yang beriman dengan sukacita. Macam kita nak balik kampung minggu depan lah tuan-tuan kan, yang ada kampung halaman. Saya tak ada lah. Kan rasa gembira tu membuat-buat, kena pula lagu Sudirman diputarkan, balik kampung. Kan? Seronoknya tuan-tuan nak balik kampung, jumpa mak ahli keluarga berhimpun di hari raya. Begitulah juga orang yang petanda dia besok bila di padang mahsyar nanti Allah bagi suratan amalnya dengan tangan kanan. Itu tanda dia akan dihisap dengan ringannya. Dan dia akan kembali kepada keluarganya dalam syurga, kampung kita yang kekal lagi abadi dengan penuh rasa keseronokan. Tapi sebaliknya tuan-tuan, kalau kita gagal dalam kehidupan ini tadi, tarbiyah bulan puasa ini, menjadikan kita gagal dalam takwa tadi, apa ceritanya? Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Dan sesiapa yang menerima surat amalnya daripada tangan kirinya atau daripada sebelah belakangnya, fasawfa yad'u subura. Maka dia akan meraung menyebut-nyebut tentang kebinasaannya. Kalau kita dapat tangan sangat suratan besok tuan-tuan, petanda kita gagal bila Allah SWT berikan buku amalan kita dengan tangan kiri. Wa yasla sa'ira. Dan dia akan menderita dengan bakaran neraka yang marak menjulang. Innahu kana fi ahlihi masrura. Sebenarnya orang-orang yang dapat tangan kiri ni pun dia dulu kat dunia dia gembira tuan-tuan. Dia gembira dalam apa? Dalam melakukan kemungkaran bersama dengan keluarganya. Innahu zanna an la yakhur. Sesungguhnya ia menyangka bahawa ia tidak akan sekali-kali kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 2 perbandingan tadi tuan-tuan. Yang dapat suratan amalan dengan tangan kanan, insya-Allah dia gembira meraihkan hari sebenar-benarnya hari raya bagi orang yang beriman bila dia Allah persilakan masuk ke dalam syurga. Tetapi sebaliknya kalau dia dapat tangan kiri, maka dia akan menjadi orang yang sangat rugi. Sebab itulah tuan-tuan, kita ambil rebut peluang ni. Nabi kata orang yang celaka antaranya 3 yang tuan-tuan dah hafal tu. Antaranya orang yang diberikan kesempatan Ramadan, tetapi berakhirnya Ramadan namanya masih lagi terhimpun dalam senarai ahli neraka. Mudah-mudahan, fal'iyazubillah, mudah-mudahan tuan-tuan, nama tuan-tuan, nama saya, nama ahli keluarga kita semuanya terkeluar daripada senarai ahli neraka dan kita bukanlah termasuk dalam golongan yang celaka. Saya rasa cukup sekadar itu tuan-tuan. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk tuan-tuan untuk merebut baki-baki terakhir Ramadan ini dan seterusnya istiqamah sampailah kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala besok di hari kematian kita. Saya beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala andainya apa yang saya sampaikan ini tidak bertepatan dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dan
ada contoh-contoh yang saya berikan yang tuan-tuan tak suka mendengarnya, saya mohon berbanyak kemaafan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.